Saya tak pandai sangat nak bersembang. Tak payah pandai nak tanya soalannya, boleh tanya soalan insya-Allah. Ustaz muda kita ni dia boleh jawab. Ya. Ustaz muda kita ni peramah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sehat. Zaitun sehat ke? Sihat, alhamdulillah. Mariam Ya. Alhamdulillah. sehat. Sihat. Sihat. Stand tu kat nanti ada. Puan Zaitun, Ya, saya. macam mana apa khabar Puan Jasmine kita? Alhamdulillah. Cara tu lah. Bolehlah dengan tongkat dia tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bolehlah. Apa-apa pun kena bersyukur lah. Sebaliknya hak dia semua. Kira dia boleh buat urusan dia sendiri dah. Ya, ya. Alhamdulillah. Hmm. Tak ni apa kalau nak bercakap dengan ustaz kita ni boleh sembang tak sih? Puan Zaitun. Apa tu dia support kah? Tak ni apa bila kita buka slot interaksi lagi. Ya, Boleh ya. nak bersembang dengan Ustaz Mazli kita ni. Ni Ustaz kita malam ni anak Ustaz Mazli. Oh. Soalan ke apa kau boleh? Dia buat syifok kah? Dah tak. Oh, dah. Balik Mesir. Tak, bukan cerita nak berubat ni, untuk cerita kita malam-malam ni. Dia nampak dulu ada, tapi tak pernah tanya soalan lah. Saya kata kalau nak tanya. Saya malas nak ni kan Cikgu Rahim dah panggil. Saya panggil. Tak mau. Aduh, saya pendengar setia je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sabia. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ke? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Tun? Sehat kak? Alhamdulillah kak. Oh, ceria ya bunyi. Ceria ya. Dah Cikgu Rahim tak panggil saya nak ada soalan, dia kata dia tak mau. Aduh, saya jadi pendengar setia. Tanyalah ada apa-apa kemusykilan apa juga kita sama-sama orang ni tanya dah. Kita belajar, orang tu tanya kita dapat belajar. Bukan, soalan tu saya bawa ke kelas. Kelas satu lagi. Aduh, saya. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya juga kita dapat sama-sama menyertai program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya untuk siri yang ke-113 pada malam ni. Itu 3 Disember siri 113. Seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu kita ataupun ustaz atau khalifah kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zul Ikram
bin Muhammad Aziz. Sudah berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni sejak daripada pukul 9.25 lagi tadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Zul Ikram, Ahmad Zul Ikram dan juga kehadiran tuan-tuan dan puan sekalian dalam program kita malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, InsyaAllah kerana kita pun dah ada, mungkin kawan-kawan kita yang lain akan menyertai lagi, masuk lagi kemudian. Walau bagaimanapun kita teruskan juga sebab sekarang ni dah pukul 9.35 dah 9.39 dah. Marilah kita sama-sama membuka majlis ni, program malam ni dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk siri 113 ni, insyaAllah seperti mana saya sebutkan tadi, bersama-sama kita adalah Al-Fadil Ustaz Ahmad Zul Ikram bin Muhammad Aziz. Sudah berada bersama kita dan insyaAllah kita akan teruskan program ni seperti biasa, iaitu kita akan membaca pada setiap malam dan kita akan baca 2 muka surat Al-Quran. Jadi malam ni kita teruskan membacakan lagi 2 muka surat Al-Quran dan kita akan sambung lagi surah Hud, muka surat 227 dan juga 228, muka surat 227 dan 28. InsyaAllah nanti kita akan baca surah Hud ayat 46 hingga 62, 46 hingga 62 insyaAllah. Tuan-tuan. Jadi seperti mana biasa, kita akan baca surah Hud mengikut kaedah majlis bacaan Yasin, di mana kalipah kita akan membaca surah ayat-ayat berkenaan dengan dan kita akan dengar bacaan Ustaz dan kita akan ikut di rumah masing-masing. Jadi pada ketika Ustaz membaca dan juga Ustaz memberi tazkirah nanti, hanya mikrofon Ustaz saja yang akan terpasang. Kita minta tuan-tuan dan puan supaya kita persenyapkan tuan-tuan punya mikrofon supaya kita dapat dengar suara Ustaz dengan jelas. Jadi bila Ustaz baca, kita akan dengar suara Ustaz. Jadi suara kita tak kedengaran sebab kita dah off kita punya telefon. Jadi kita akan baca di rumah masing-masing, insyaAllah. Itu untuk slot yang pertama. Kemudian bila selesai saja baca Al-Quran, 2 muka surat, saya mohon kepada Ustaz Ahmad Zul Ikram untuk terus saja memberikan tazkirah dalam slot yang kita namakan sebagai slot full 10. Kuliah jam 10, 10 to 10, jam 10 insyaAllah. Jadi sebelum kita tidur, Alhamdulillah kalau melalui program ni kita akan dapat sama-sama membaca Al-Quran sebelum kita tidur. Kita tahu sekarang ni dah selepas Isya, semua dah selesai dah, urusan kuliah maghrib dah selesai, solat Isya, berjemaah di masjid dan surau pun dah selesai. Kita dah balik ke rumah masing-masing, dah tenang dah rehat. Kita sama-sama membaca Al-Quran, 2 muka surat. Dan kemudian kita akan mendapat ilmu melalui tazkirah yang disampaikan. Lepas itu bolehlah kita berehat tidur insyaAllah. Jadi itulah kandungan program ni. Jadi selesai Ustaz memberikan tazkirah nanti, saya akan buka majlis ni kepada ke dalam slot, lagi satu slot, itu slot interaksi. Interaksi ni maksudnya kita nak sembang-sembang santai. Jadi tuan-tuan nak tanya soalan, Ustaz boleh, nak tanya khabar, nak berkenalan dengan Ustaz, insyaAllah kita bagi kenalkan Ustaz kepada tuan-tuan perempuan kerana setiap malam kita menjemput tetamu yang berbeza insyaAllah. Hari ini dah 113 siri, jadi dah 100 Ustaz lebih dah kita kenalkan kepada tuan-tuan perempuan. Kita mencuba untuk dapatkan Ustaz yang berbeza setiap malam insyaAllah. Sehinggalah khatam Al-Quran pada siri ke-302 nanti. Ada lagi 6 bulan lebih insyaAllah. Kita boleh khatam Al-Quran. Jadi ramai lagi insyaAllah kita akan jemput. Jadi kita boleh berkenalan dengan ustaz-ustaz yang berkenaan dan juga bertanya khabar, bertanya soalan dan juga berkongsi maklumat dan juga buat pengumuman untuk siri interaksi.
Tetapi terhad kepada beberapa orang saja yang boleh berinteraksi kerana masanya kita mungkin tak mencukupi. Jadi saya akan hadkan dan kita akan tamatkan program insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kalau tuan-tuan dah bersedia, ustaz pun dah ada bersama. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran sekali lagi. Saya maklumkan buka Al-Quran muka surat 227 dan juga muka surat 238 iaitu surah Hud ayat 46 sampai 62. Bagi sesiapa yang berada di luar, bolehlah baca melalui paparan ni. Jadi saya dengan tidak melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Ustaz Ahmad Zul Ikram bin Muhammad Aziz untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك من أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saya ditugaskan, diamanahkan pada malam ini untuk menyampaikan sedikit tazkirah pukul 10, kuliah pukul 10. Baik. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ta'rif tazkirah secara umumnya ialah memberi peringatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Wadzakir, dan perkataan wadzakir ini fi'il amar, maksudnya arahan ataupun suruhan. Dan untuk setiap suruhan itu ada golongan tertentu yang dikhususkan. Dan wadzakir di sini bukan khusus tetapi ia adalah umum. Wadzakir maksudnya siapa pun wadzakir boleh memberi peringatan. Adakah syarat bagi seorang yang hendak memberi peringatan itu atau hendak memberi tazkirah itu, adakah syarat bagi seorang yang menyampaikan tazkirah mesti lebih baik daripada orang yang mendengar? Jawapannya tidak disyaratkan. Tak semestinya orang yang menyampaikan, memberi peringatan itu adalah lebih baik daripada orang yang mendengar. Contoh kita ambil daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Boleh tengok cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahf, bermula ayat 60 sampai ayat 82. Diceritakan secara detail cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi yang dikenali, dan hamba Allah yang diberi ilmu laduni, yang dikenali, yang ma'ruf namanya dengan Nabi Khidir. Baik. Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, ceritanya saya ceritakan secara ringkas, cerita pendek bagi Nabi Musa dan Nabi Khidir, bermula ayat 60 sampai 82. Satu ketika seorang hamba Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi, wahai Musa alaihissalam, siapakah yang paling mengetahui? Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, akulah yang paling mengetahui. Sebabkan Nabi Musa Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi Musa adalah antara Nabi dan Rasul yang bercakap direct dengan Allah. Kalimullah. Jadi Nabi Musa pun mengatakan, akulah yang paling mengetahui. Kemudian Allah, disebabkan katanya Nabi Musa itu, Allah
mengarahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berjumpa dengan seorang hambanya. Disebut dalam surah Al-Kahf. Ibadan فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Nabi Musa alaihissalam diarahkan untuk pergi ke satu tempat bersama dengan hambanya, satu tempat di mana dua laut bertemu. Disebut dalam Al-Quran, wa idh qala Musa li fatahu la abruhu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Majma'al bahrain maksudnya bertemunya dua laut bertemu. Kemudian apabila sampai di laut, di tempat itu, di satu tempat di mana dua laut bertemu, berlakulah peristiwa yang pelik. Makanan ataupun ikan yang dibawa oleh hamba Nabi Musa itu dalam keadaan terbelah separuh badan. Ikan tu masuk ke dalam laut dan hidup macam biasa dalam keadaan badan terbelah. Lepas tu pendek cerita, Nabi Musa pun ikut jejak asal depa yang depa lalu tadi. Kemudian jumpalah dengan hamba Allah ini yang makruf panggilannya yang kita tahu, Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa pun minta kepada Nabi Khidir untuk ikut Nabi Khidir beberapa waktu. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan mampu untuk ikut aku sebab bagaimana wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhad bihi khubra. Sebab ada benda yang kamu tak tahu yang aku tahu. Macam tu lebih kurang. Kemudian Nabi Musa berkata, insya-Allah aku akan bersabar selagi mana aku ikut hang. Kemudian Nabi Musa pun ikutlah Nabi Khidir. Dalam perjalanan itu Nabi Khidir melakukan 3 perkara. Yang pertama, merosakkan, ataupun dalam riwayat sebahagian ulama sebut Nabi Khidir menebuk lubang pada sebuah kapal, dan kapal itu milik kepada orang miskin. Kemudian Nabi Musa pun tegur, kenapa buat macam ni? Lepas tu Nabi Khidir kata, aku dah kata tadi awal sebelum ikut jangan tanya apa-apa. Lepas tu tak apa, Nabi Musa pun ikut lagi. Perkara kedua yang Nabi Khidir buat, Nabi Khidir jumpa dalam perjalanan tu jumpa seorang budak. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Mereka berjalan, kemudian jumpa seorang budak. Faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuh budak itu. Marah, kenapa bunuh budak yang maksudnya budak ni belum diberi taklif. Maksudnya seorang budak tak akan ada dosa. Sebab dia belum mukallaf, dia seorang budak semestinya zakiyah, sepertinya suci daripada dosa. Kenapa bunuh budak yang tak berdosa? Macam sama macam tadi, Nabi Khidir kata jangan tanya, ikut je dulu. Fantalaqa, maka bergeraklah lagi sehinggalah mereka jumpa satu ahli qaryah, satu kampung. Kemudian mereka meminta makan kepada ahli kampung itu, tetapi ahli kampung enggan untuk memberi makan. Tak apa. Lepas tu tiba-tiba dalam perjalanan lagi jumpa satu tiang, jidaron yuridu an yanqadda, satu tiang yang nak runtuh. Kemudian Nabi Khidir pun membaki tiang itu tanpa meminta upah apa-apa. Akhirnya Nabi Khidir pun jelaskan apa hikmah daripada 3 perbuatan tadi. Yang pertama, kapal yang ditebuk. Rupanya kapal itu
amma safinah fakanat lil masakin. Adapun kapal itu adalah milik kepada orang miskin yang bekerja di laut. Maksudnya orang miskin ni dia sara hidup dia hanya semata-mata dengan kapal tu. Dia kerja cari duit, dia miskin, tapi dia ada kerja cari duit, dia menggunakan kapal, semata-mata menggunakan kapal. So kalau kapal dia hilang, dia tak ada kerja. Jadi kebetulan Nabi Khidir diberi oleh Allah ilmu laduni. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah berikan kepada ilmu laduni. Maksudnya dia tahu setengah perkara yang akan berlaku nanti. Lepas tu rupanya kalau Nabi Khidir tak tebuk lubang pada kapal tadi, kapal orang miskin tu, kapal tu tebuk lubang tak rosak pun, dia cuma aib. Kapal tu jadi kapal yang kira bukan kapal yang elok. Kapal yang tak boleh berlayar bila ada lubang. Tapi kapal tu masih boleh dibaiki. Okey. Lepas tu rupanya hari kemudian di masa rupanya seorang raja dalam perjalanan untuk lalu di tempat tu, dan raja tu akan ambil semua kapal yang elok. Kalau dia nampak kapal dia elok, dia akan ambil semua. Dan wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja tu akan ambil semua safinah, semua kapal secara paksa, ghasba. Kemudian itulah hikmahnya bila ada lubang pada kapal tu, maksudnya kapal tu tak boleh berlayar. Jadi raja tu tak ambil kapal tu. Jadi orang miskin tu masih boleh lagi bekerja. Tapi kena baikilah kapal tu. Daripada kapal tu dirempah terus. Kalau kapal tu elok. Kemudian yang kedua Ghulam, budak yang dibunuh. Nabi Khidir membunuh budak tu. Rupa-rupanya budak tu Nabi Khidir dapat ilmu daripada Allah bahawa budak itu besar nanti. Dia dalam keadaan dia kecil ni, dia masih zakiyah, masih suci tanpa ada dosa. Tapi dia dapat ilmu daripada Allah bahawa budak ni apabila besar dia akan jadi seorang yang derhaka. Sedangkan ibu dan ayahnya adalah orang yang taat kepada Allah. Ibu bapa yang soleh dan solehah. Kemudian apabila tahu disabarkan oleh Allah bahawa budak ni akan derhaka. Jadi Nabi Khidir pun bunuh dengan harapan akan lahir bagi mereka budak yang baru yang insya-Allah besarnya menjadi soleh. Kemudian yang ketiga, Nabi Khidir tegakkan membaiki tiang yang hampir runtuh. Rupanya tiang tu adalah untuk dua orang budak fakana li ghulamaini yatimain, dua budak yatim yang berada di kampung tu. Rupanya di bawah tiang tu, antara dua tiang tu, di bawah itu ada harta, dan harta tu memang Allah takdirkan untuk dua ghulam, dua budak yang satu hari nanti akan jemput harta tu. Itu apa tadi? Ni. Kita tengah bahas tadi, adakah syarat bagi seorang penyampai tazkirah itu lebih baik daripada mendengar? Jawapannya tidak. Sebab Nabi Khidir dengan Nabi Musa, walaupun dari segi ilmu lebih kepada Nabi Khidir, sebab Allah berikan kepada Nabi Khidir ilmu laduni. Tapi dari segi darjat, sudah semestinya Nabi Musa AS adalah lebih tinggi. Nabi Musa adalah kalimullah, berbicara dengan Allah. Dan Nabi Musa juga adalah Rasul. Nabi dengan Rasul sudah semestinya darjat Rasul yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Baik. Kemudian adakah tazkirah itu semata-mata memberi manfaat untuk pendengar sahaja? Tidak. Jawapannya tidak. Sebab contoh kita bagi contoh seorang ayah yang kaki minum arak. Seorang ayah yang kaki minum arak dan dia juga ada anak. Bila seorang ayah bila dia ada anak, dia bertanggungjawab untuk mendidik anak tu dengan baik. Maksudnya kalau anak tu suatu hari
anak tu tiba-tiba berminat untuk nak minum arak. Sedangkan ayah dia ni kaki minum arak. Ayah dia walaupun dia seorang kaki arak, dia tetap kena tegur anak dia supaya jangan minum arak. Dan maksudnya bila di sini ada dua soalan. Adakah bila untuk anak tu, soalan untuk anak tu, adakah bila ayah dia tegur tapi ayah dia buat juga? Maksudnya bila jadi macam tu, dia adakah dia tak perlu ikut disebabkan benda tu? Jawapan dia tidak. Sebab apabila kita dapat peringatan dan peringatan tu bertepatan dengan syariat, kita sebagai mukallaf wajib ikut. Kalau benda tu memang wajib ditinggalkan, kita wajib tinggalkan. Kalau benda tu wajib dibuat, kita wajib buat. Adapun hal keadaan orang yang menegur atau memberi peringatan itu, sama ada dia buat ataupun dia tak buat, yang ditegur itu adalah urusan dia dengan Allah. Kita tak bertanggungjawab untuk tengok keadaan orang yang menegur. Yang kita kena dengar adalah yang disampaikan. Unzur dalam peribahasa Arab ada sebut unzur ila ma qala la tanzur ila man qala. Tengoklah kepada apa yang dikatakan, jangan tengok kepada siapa yang menyampaikan. Baik. Dan kemungkinan juga disebabkan ayah yang kaki arak tu dia menegur anak dia, dia pun akan dia hal dengan Allah memang dia kira berdosa lah kalau dia tegur dan dia tetap buat. Tapi dalam masa yang sama, insya-Allah kalau dia selalu menegur anak dia, setiap kali anak dia akan tegur, tapi dalam sama dia masih kaki arak. InsyaAllah dengan tazkirah itu dia juga akan mendapat manfaat. Maksudnya sedikit demi sedikit insya-Allah Allah akan memberi hidayah kepada dia. Sebab dia mesti akan rasa bersalah. Aku suruh anak tinggalkan arak tetapi aku masih minum arak. Masuk pada tajuk tazkirah kita malam ni. Tajuk tazkirah kita malam ni salah satu jalan untuk jalan ataupun amalan yang boleh membawa ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, jalan ataupun amalan yang boleh membawa ke syurga ada banyak. Antaranya taat kepada suami. Contoh seperti kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah. Nabi khabarkan tentang seorang wanita yang Fatimah pun tahu, Nabi pun tahu wanita tu. Nabi kata wanita ni dia adalah ahli syurga. Lepas tu Fatimah radhiyallahu anha, lepas dia dengar kata Nabi kata wanita itu adalah ahli syurga, Fatimah pun siasat. Dia datang kepada rumah wanita tu dan kebetulan masa dia datang tu suami wanita tak ada. Fatimah sembang-sembang tanya tentang amalan-amalan dia buat. Rupanya memang tak ada amalan-amalan yang lebih daripada yang Fatimah buat. Semua amalan dia ada yang kurang, yang sama, bahkan mungkin ada yang kurang. Tiba-tiba lepas lama sembang, kita tersebut balik. Rupanya lepas tu baru Fatimah tahu rupanya punca Nabi kata wanita itu adalah ahli, dijamin ahli syurga disebabkan dia sangat dia melayani suami dia dengan sangat baik. Sampai saja suami dia terus wanita tu bangkit dan sambut suami dia. Sedangkan tetamu ada di depan. Dia lagi memuliakan suami dia lebih daripada tetamu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lain jalan ataupun amalan yang boleh membawa ke syurga, memaafkan orang. Satu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang bersembang dalam satu majlis, kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat lalu di depan majlis tersebut. Kemudian Nabi pun kata kepada sahabat-sahabat yang ada di depan,
yang lelaki sahabat yang sedang lalu itu adalah ahli syurga. Maksudnya dia dah dijamin ahli syurga. Kemudian salah seorang sahabat jadi curious, jadi tertanya-tanya sebab apa. Dia pun sama juga, dia melawat sahabat tersebut dan bermalam di rumah sahabat yang disebut kata ahli syurga tu. Dia tunggu tengah malam, dia berjaga. Sahabat yang ingin tahu ni dia berjaga sebab nak tahu apa amalan yang dibuat oleh sahabat dijamin ahli syurga ni. Berjaga-jaga tengok yang sahabat yang tadi tidur. 1/3 malam, 1/3 malam, separuh malam masih tidur. Kemudian tunggu sampai 1/3 sampai 2/3 malam masih tidur. Sampailah subuh rupanya sahabat tu pun masih tidur. Sampai subuh makin lah. Lalu sekali sahabat ni tak boleh tahan, dia pun tanya, apa sebenarnya amalan yang kamu buat sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan bahawa kamu adalah ahli syurga. Rupanya sebelum tidur, sahabat ini setiap kali sebelum tidur dia akan memaafkan semua orang yang membuat salah kepada dia. Kemudian amalan lain pula, antara amalan yang ataupun jalan yang boleh bawa syurga, syahid fisabilillah. Contoh macam seorang sahabat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia masuk syurga dalam keadaan dia tak solat pun sekali. Tak solat walaupun sekali. Sebab apa? Sebab sahabat ni dia baru sangat peluk Islam. Contohnya macam hari ni dia peluk Islam. Dalam keadaan dia masih belum belajar syariat Islam, dia masih belum belajar solat, ambil wuduk semua. Dia masuk Islam, kemudian esok tu terus berjuang. Kebetulan ada perang. Esok tu terus berjuang di jalan Allah. Dan ditakdirkan Allah dia syahid di medan perang. Dan sahabat ini adalah ahli syurga dalam keadaan dia tak pernah solat. Tapi syahid fisabilillah ni susah bagi kita. Tapi kata ulama zaman sekarang, kalau syahid fisabilillah zaman sekarang boleh juga dalam bentuk kita menuntut ilmu. Kemudian yang saya nak sebut pada malam ini, salah satu jalan yang boleh membawa ke syurga ialah mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Dalam satu hadis riwayat pada Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah pun menjawab, Rasulullah tanya balik. Rasulullah menjawab soalan itu dengan pertanyaan balik. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Sahabat tu menjawab, saya tak ada persediaan untuk menghadapi itu. Saya tak banyak solat, saya puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak. Ya Rasulullah, saya solat tak banyak, puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak. Tapi saya sangat sayangkan Allah dan Rasul. Lalu Nabi pun berkata, Nabi SAW berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu sayangi. Maksudnya kalau kata kamu sangat cinta kepada Allah, kepada Rasul, maka hari akhir nanti kamu akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan, kenapa perlu mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi segalanya? Melebihi cinta ibu bapa dan ayah, melebihi cinta kepada anak dan kaum kerabat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Tidaklah sempurna iman seorang kamu melainkan aku hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku lebih disayangi. Disayanginya lebih daripada walidihi wa waladihi, lebih daripada ibu dan ayahnya dan lebih juga daripada anaknya. Sebab apa? Kerana Allah firman dalam Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah firman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam ni termasuklah di dalamnya seluruh muka bumi, seluruh yang ada di muka bumi ini, dan termasuk jugalah khususnya kepada manusia. Maka Nabi Muhammad itu adalah rahmat daripada Allah yang diutuskan kepada kita. Jadi secara tak langsung apabila kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dalil kita cinta kepada Allah. Kerana mencintai sesuatu yang disayangi oleh Allah, dalil cinta kepada Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita tak terus cinta kepada Allah? Kenapa mesti kita cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah? Kenapa tak terus cinta kepada Allah? Jawapannya boleh jawapan kepada persoalan ini adalah soalan balik. Soalan dia, boleh tak kita cinta sesuatu yang kita tak ketahui? Sudah tentu tak boleh. Kita dengan ilmu kita yang ada, sudah tentu kalau Nabi tak diutuskan untuk membawa syariat, sudah tentu kita takkan kenal Allah. Maksudnya Nabi dan Rasul adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dan sudah tentunya para Rasul dan para Nabi, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah, lebih daripada cinta kita kepada Allah, sebab mereka lebih tahu tentang Allah. Jadi disebabkan itulah Allah lebih menyayangi para Nabi dan para Rasul, kerana mereka lebih tahu tentang Allah dan mereka lebih cinta kepada Allah. Maka Allah lebih sayangi mereka. Jadi apabila kita cinta kepada Nabi dan Rasul, secara tak langsung apabila kita cinta sesuatu yang disayangi Allah, maka itu adalah dalil kita cinta kepada Allah. Mencintai sesuatu yang disayangi Allah, dalil kepada cinta Allah. Maknanya cinta Nabi ini adalah, kalau kita bayangkan cinta Allah, satu bulatan besar untuk cinta Allah. Bulatan besar cinta Allah. Cinta kepada Nabi dan Rasul ini sebahagian daripada cinta Allah. Maksudnya dalam tu ada bulat kecil pula cinta pada Rasul. Cinta pada Allah kepada Rasul ni khusus. Dalam tu kecil, luar tu cinta kepada Allah. Maksudnya sebahagianlah sebahagian daripada cinta Allah. Cinta kepada Rasul ini adalah sebahagian daripada cinta kepada Allah. Baik. Dan di antara para Rasul dan para Anbiya ini, yang paling dikasihi oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberi gelaran Habibullah, kekasih Allah. Sebab tu Allah dalilnya Allah firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sesungguhnya Allah dan Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebut an-nabi. Dalam ayat ni disebutkan an-nabi, bukan an-nabi. Maksudnya an-nabi ada alif lam ma'rifah, an-nabi. Dan yang diberi gelar an-nabi, ma'rifah maksudnya khusus. Bukan sekadar nabi, bukan nabi-nabi biasa. Kalau disebutkan nabi sahaja tanpa alif lam ma'rifah, maksudnya mana-mana nabi. Tapi dalam ayat ni disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi itu sebelumnya ada alif lam ma'rifah. Maksudnya khusus.
Nabi itu, maksudnya Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang diberi gelar Nabi dalam Quran hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa perbezaan, adakah ada persamaan antara selawat kita dengan selawat Allah dan malaikat? Adakah sama bila kita selawat kepada Nabi Muhammad dan bila Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad, adakah sama? Kata sebahagian ulama, tidak sama. Makna asal selawat adalah limpahan rasa kasih sayang. Tetapi jika selawat itu berasal daripada Allah, sekiranya Allah selawat, maka maknanya adalah rahmat, sebagai adalah rahmat. Dan riwayat sebagai ulama kata, apabila Allah selawat, itu adalah satu bentuk pemuliaan dan tambah pangkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila malaikat berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kasih sayang dan doa permohonan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa lebih kurang macam malaikat juga, kita berdoa supaya Nabi mendapat rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau dari segi konsep yang sama dalam konsep doa. Doa tu bila kita doa, kita akan gunakan fi'il amar. Fi'il amar ni maksudnya suruhan lah. Suruhan apabila datang dari atas, maksudnya arahan. Fi'il amar yang daripada atas, maksudnya daripada darjat yang atas. Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu fi'il amar. Apabila amar datang daripada darjat yang atas, maka amar itu adalah arahan, suruhan. Tapi kalau fi'il amar datang daripada darjat yang bawah kepada darjat yang atas, maksudnya kita hamba, kita kita beri fi'il amar kepada Allah, maksudnya itu bukan suruhan, tetapi itu bermaksud kita meminta kepada Allah. Perbezaan antara fi'il amar daripada darjat tinggi kepada darjat rendah dan fi'il amar daripada yang darjat rendah kepada darjat tinggi. Kalau yang tinggi ke rendah maksudnya suruhan. Kalau daripada yang rendah kepada darjat yang tinggi maksudnya meminta. Baik, bagaimana cara kita menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara untuk menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Antaranya sudah semestinya kita boleh menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita membaca sirah. Perbanyakkan baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian cara lain boleh juga kita dengan selalu menyebut. Apabila kita kerap menyebut, kita akan bertambah cinta kepada yang disebut tu. Saya nak tutup tazkirah malam ni dengan dua kisah. Satu kisah, kisah yang pertama, kisah tentang seorang pelajar bagi seorang ulama. Dia bertanya kepada tuan guru dia, wahai tuan guru, macam mana saya nak bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan guru dia berkata, kalau nak mimpi jumpa Rasulullah, kena tambah cinta kepada Nabi, kena bertambah cinta kepada Rasulullah. Lepas tu anak murid berkata, wahai tuan guru, saya memang sangat cinta kepada Rasul. Tapi sampai sekarang saya tak mimpi jumpa Rasul. Tuan guru berkata, tak apa, malam ni tuan guru tu kata kepada anak murid tu, malam ni kamu bermalam di rumah saya. Maka anak murid tu pun datanglah ke rumah tuan guru untuk bermalam.
tuan guru apabila sampainya anak murid itu, tuan guru itu sediakan makanan yang banyak tanpa ada minuman. Pelajar anak murid itu pun makan makanan yang disediakan tuan guru tu. Dalam keadaan bila dia makan, start makan tu dia rasa rupanya makanan yang digoreng, dimasak oleh tuan guru tu, makanannya semua makanan yang lebih garam. Makanan yang sengaja tuan guru dia sengaja meletakkan garam yang banyak. Semua makanan yang dihidangkan diletakkan garam yang banyak. Tapi dia sebagai anak murid, dia beradab dengan tuan guru dia tak sebutlah kata makanan masin. Dia terus makan. Lepas tu dia lepas habis makan, dia tunggu kok ada tuan guru nak sediakan air. Tapi rupanya tuan guru tak sediakan air. Tuan guru pun lepas dah makan, masa tu dah malam, tuan guru pun tidur. Bila tuan guru tidur, anak murid ni sebabkan makanan tadi banyak garam. Bila kita makan makanan garam banyak, tekak jadi kering. Bila tekak kering, dia pun cari ayak. Ayak tadi tuan guru tak sediakan ayak. Bila tuan guru tidur, dia cari ayak. Cari tak jumpa. Satu rumah tak ada ayak. Dan dia pula kebetulan tak bawa ayak. Cari sampai penat, akhirnya dia pun tidur. Dalam keadaan dia sangat dahaga. Ayak pun tak ada dan makanan pun penuh dengan garam. Makanan sangat masin. Dan tak minum air. Dia pun tidur dalam keadaan dahaga. Pagi esok, selesainya selepas solat subuh semua, tuan guru tanya kepada anak murid, apa yang kamu mimpi semalam? Anak murid dia pun kata, semalam saya mimpi air. Saya mimpi air. Lepas tu tuan guru tanya balik, sebab apa? Tahu tak sebab apa mimpi air? Rupanya tuan guru sengaja tak menyediakan air dan sengaja buat makanan yang penuh dengan garam supaya dahaga. Bila dia sangat dahaga, dia akan sentiasa terfikir, sentiasa teringat dalam hati dia, sentiasa menyebut-nyebut dalam hati dia nak cari air. Dia sentiasa menyebut tu sampailah dia tidur. Lepas tu tuan guru kata itulah sebenarnya itulah cara untuk menambahkan cinta kepada Rasul. Maksudnya kamu semalam kamu boleh mimpi tentang air sebab sepanjang hari sebelum kamu tidur tu, sampai kamu tidur, yang kamu fikirkan hanyalah air. Mimpi air. Maka jawapannya kalau kamu nak mimpi jumpa dengan Rasulullah, sentiasalah sebut dalam hati, sentiasalah ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari sampai tidur. Itu cara pertama, cara menambahkan cinta kepada Rasul. Dengan sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Rasul. Yang kedua, saya nak bawa kisah Majnun. Kisah yang masyhur dalam kalangan ulama, hatta dalam kalangan masyarakat Arab, hatta dalam kalangan ulama-ulama Arab. Khususnya ulama-ulama sastra, ulama-ulama bahasa. Kisah Laila Majnun ni ulama-ulama sepakat, kebanyakan ulama mengatakan kisah ini adalah kisah yang benar. Kisah ini memang benar-benar berlaku. Sebabkan syair-syair daripada Majnun ni ataupun nama sebenarnya, nama sebenar bagi Majnun ni adalah Qais. Alhamdulillah. Qais. Qais ni adalah pemuda yang asalnya pemuda yang sangat cerdik. Bermulanya kisah cinta antara Laila dan Majnun, Laila dan Qais ni, ulama berbeza pendapat bagaimana mula ceritanya kisah cinta, tapi
antara cerita yang disepakati serta yang majoriti sepakat, satu ketika dulu Qais dan Laila bersekolah dalam satu sekolah yang sama. Lepas tu dalam sekolah tu Qais ni kira antara budak yang sangat cerdik. Dalam sekolah tu kali pertama Qais nampak Laila, Qais jatuh cinta dengan Laila. Kemudian rupa-rupanya si Laila pun jatuh cinta dengan si Qais, dengan si Majnun ni lah. Kemudian Laila dan Majnun pun bercinta. Kemudian dapat tahu dekat ahli keluarga Laila ni ahli keluarga yang kabilah yang antara kabilah yang masyhur, kabilah yang terhormat lah. Bila dapat tahu kata Laila bercinta di sekolah, maka keluarga Laila pun kurung Laila, tak bagi pergi sekolah. Tak bagi pergi sekolah dan kurung tak bagi keluar. Lepas daripada tu Qais jadi tak tentu arah. Lepas dapat tahu kata Laila kena kurung tu, dan dia dan Laila ditakdirkan lepas tu tak boleh jumpa arah. Sama ada oleh masyarakat, sama ada oleh ibu bapa dah, dua-dua tak bagi jumpa dah Laila dengan Qais. Qais pun jadi tak tentu arah, dia jadi dah tak betul, dia pun jalan keluar dalam keadaan tak tentu arah lah. Dan sepanjang dia berjalan tu tanpa tentu arah, tanpa ada arah tujuan, dia berjalan. Sambil dia berjalan, dia menyebut nama Laila. Pendek cerita, Laila lepas tu dapat berita kata Laila kahwin dengan orang lain, kahwin dengan Salim apa nama? Ibnu Salam, daripada kabilah yang terkenal juga, kahwin. Tapi Laila dalam keadaan dia kahwin tu dia masih lagi berkenan dekat Qais. Lepas tu si Salam meninggal. Kemudian lama tak lepas tu Laila pun meninggal. Lepas dapat berita tu Qais jadi lagi tak betul. Lepas tu lah yang dimasyhur dengan gelaran Majnun. Dia berjalan ke mana-mana pun tak tentu arah, dia berjalan ke mana-mana, dia akan menyebut nama Laila dan dia akan membacakan syair yang sangat indah. Dan syair-syair ini sampai kepada hari ini digunakan oleh ulama-ulama sastra Arab. Syair ni sebab dia Qais ni asalnya orang cerdik di sekolah, tapi disebabkan tekanan yang sangat dahsyat dia jadi gila terhadap Laila. Lepas Laila mati, Qais ni semua yang berkaitan dengan Laila, sama ada haiwan peliharaan, tempat yang dilalui oleh Laila, rumah Laila, kampung Laila, apabila semua ini Qais sayang semua ni serupa macam Qais sayang kepada Laila. Dan akhirnya Qais pun meninggal dalam keadaan dia sangat sayang kepada Laila. Nilai murni daripada cerita tu balik kepada kita punya tajuk asal tu, bagaimana cara menambah cinta kepada Rasul. Caranya seperti yang dilakukan Qais lepas Laila meninggal tu, semua yang berkait dengan Laila, haiwan peliharaan, tempat tinggal Laila dan jalan-jalan yang selalu dilalui oleh Laila, sekolah Laila, semua tu disayangi oleh Qais seperti mana dia sayang Laila. Dan Qais akhirnya meninggal dengan dia sangat cinta kepada Laila. Jadi kita kalau nak tambah cinta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenalah cinta kepada semua yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah semua ahli kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi saya nak, sebelum tutup tazkirah saya malam ni, saya nak sebut tentang taklid. Taklid, kita sebagai mukallaf, kita taklid ada dua. Muqallid, taklid tu maksud dia, taklid dari segi bahasa maksud dia
mengikut secara mengikut tanpa mengikut secara taklid, mengikut secara bahasa mudahnya, secara membabi buta lah, secara mudahnya taklid. Kita sebagai seorang masyarakat biasa, maksudnya kita bukan taraf mujtahid yang mampu mengeluarkan ijtihad fiqh. Kita dari segi fiqh kita wajib taklid kepada mujtahid. Maksudnya apabila mujtahid ni adalah orang-orang yang sampai tahap boleh membuat mazhab. Contohnya ulama Syafi'i, Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali, semua ini adalah mujtahid. Okey, kita sebagai seorang masyarakat yang bukan mujtahid, kita adalah muqallid. Kita dari segi fiqh, dari segi benda yang berkaitan dengan fiqh, kita wajib taklid, wajib ikut mujtahid dari segi fiqh. Tapi dari segi tauhid, adapun dari segi tauhid, maksudnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kita cuma wajib taklid sebelum kita menjadi seorang mukallaf. Maksudnya sebelum kita memayyiz lah, sebelum kita memayyiz. Tapi apabila kita dah memayyiz, kita dah boleh berfikir dengan waras, wajib kita tak boleh taklid lah dari segi tauhid. Maksudnya dari segi beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, kita tak boleh taklid seperti mana kita taklid dalam fiqh. Kalau fiqh dalam fiqh, contoh Imam Syafi'i kata dalam fiqh, Al-Fatihah tu wajib dalam solat. So kita kena wajib taklid, kita kena ikut. Sebab kita muqallid, kita bukan mujtahid. Tapi dari segi tauhid, dari segi beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, apabila kita dah sampai tahap memayyiz, kita tak boleh taklid. Kalau kita taklid, maksudnya kita beriman dengan Allah dan Rasul, disebabkan kita taklid pada orang-orang, taklid kepada imam-imam ataupun taklid kepada ibu dan ayah. Ibu ayah kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita pun beriman dengan Allah dan Rasul sebab kita taklid ikut mereka. Maka kalau kita buat itu, kita tak ada beza dengan masyarakat Arab zaman jahiliah. Masyarakat Arab zaman jahiliah, mereka mengagungkan nenek moyang, dan iman mereka berdasarkan apa yang dipercayai nenek moyang. Jadi kita dalam bab fiqh, kita sebagai muqallid kita wajib taklid kepada mujtahid. Tapi dalam bab tauhid, apabila kita dah memayyiz, kita dah boleh berfikir dengan waras, kita wajib kita mencari mencari dalil sendiri, mencari bukti-bukti sendiri untuk beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Dan kita pun kalau untuk mencintai Nabi, kita pun tak boleh taklid. Kita cinta Nabi bukan sebab kita taklid, tapi kita cinta Nabi memang sebab betul kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah bukan sebab kita taklid, tapi kita cinta betul sebab Allah itu adalah Allah sahaja Tuhan. La ilaha illallah, Allah sahaja Tuhan. Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni Allah susun sehingga kita dapat bersama dengan Ustaz muda kita, Ustaz Ahmad Zul Ikram Muhammad Aziz, dan pada malam ni kita dapat sama-sama membaca Al-Quran bersama, ini ikut baca Ustaz tadi, dan seterusnya kita mendengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz. Saya rasa macam biasa kita baca 2 muka surat Al-Quran seperti biasa, dan kita mendengar tazkirah tadi. Saya rasa banyak perkara yang cuba disampaikan oleh Ustaz kita. Jadi mungkin tuan-tuan ingin bertanya dan sebagainya, jadi nanti kita boleh buka kepada tuan-tuan untuk bertanya.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, apa Ustaz Ahmad Zul Ikram ni baru saja selesai pulang daripada, saya rasa dalam 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas baru pulang daripada Mesir, daripada Kairo, setelah selesai pengajiannya di Universiti Azhar pulang, tapi dia pulang lewat sikit, dia duduk sana sekejap, betul pulang, nanti tak tahu siapa, pulang lewat sikit. Jadi Alhamdulillah dah selesai dah pengajian di sana, insyaAllah akan meneruskan di negara kita, belajar lagi dah mula menyampaikan ilmu dan sebagainya. Sebab itulah kita jemput pada malam ni dengan kita memang seperti mana yang saya maklumkan bahawa melalui program ni kita cuba beri peluang kepada ustaz-ustaz kita, pelbagai ustaz daripada yang senior kepada yang junior, termasuk dia ustaz-ustaz yang dah lama, ustaz-ustaz yang dah terkenal, yang ustaz-ustaz yang dah berpengalaman, dan juga ustaz-ustaz yang baru. Jadi seperti mana Ustaz Zul Ikram. Jadi kepulangan di sini kita harap akan memberikan peluang kepada ustaz untuk berinteraksi dengan publik dan beri sumbangan kepada publik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, Ustaz Ahmad Zul Ikram adalah anak kepada pengurusi surau kami, itu Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Belajar dulu masa sekolah di SK Pematang Tok Mahat juga sempat tak? Atau kemudian ke SK Jawi, Ya. dan kemudian dari sekolah menengah dia di SMKA Rimbun Tebal, Sekolah Menengah Kemasan Agama Rimbun Tebal, dan seterusnya melanjutkan mengambil STAM di sekolah Di Dairatul Ma'rifil Wataniyah di MW di Kepala Batas sampai selesai STAM, kemudian seterusnya terus menyambung pelajaran di Mesir, Universiti Azhar, dan sekarang ni baru selesai, insyaAllah peringkat ijazah, nanti kita akan sambung lagi peringkat seterusnya. Jadi kita ucapkan sabar kepada anak muda kita ni, semoga Allah membuka peluang dan juga memberikan kemudahan kepada lebih maju lagi pada masa akan datang. Amin ya Allah. Dan kita ingat sebenarnya banyak ilmu yang nak disampaikan oleh Ustaz, tetapi anak muda ni kalau kita biasa macam kami juga cikgu-cikgu, kalau baru mula kerja tu nak cakap dalam perhimpunan tu pun tetap nak cakap dalam perhimpunan tetap kalau baru mula-mula kerja. Dalam kelas pun nak jumpa anak murid pun ramai cikgu yang teriak. Sebenarnya cikgu-cikgu pun yang kerja di sekolah tu, kita tengok kalau mula-mula start kerja tu jumpa anak murid, sekali anak murid buat panggil, cikgu-cikgu tu teriak, dan balik lagi dia teriak. Jadi pengalaman akan mendewasakan kita, orang kata. Jadi kita akan lebih mahir. Jadi dalam penyampaian tadi sedikit yang cikgu cerap, nampak kegugupan. Nampak Ustaz Ahmad Zul Ikram kita gugup, tetapi banyak isi yang nak disampaikan. Kita ilmu tu banyak nak beli, tapi cara nak sampai ke tu nampak sangkut gugup dan sebagainya. Itu menyebabkan tak penyampaian tu jadi tersekat-sekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi ilmu tu ada. Jadi tuan-tuan boleh bersembang dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi lama-lama kalau Ustaz meneruskan nanti terlibat dengan kuliah di surau, masjid dan sebagainya, insya-Allah akan jadi seorang yang hebat nanti pada masa akan datang. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan ustaz muda kita ni. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya dan bersembang, silakan tuan-tuan dan puan-puan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syabas, tahniah, selamatlah kembali ke tanah air. Selesai pembelajaran sana. Alhamdulillah, cuma tadi di awal-awal tadi, saya ni baru habis kuliah dengan Ustaz Naim. Awal-awal tadi tentang Nabi Khidir apa semua tadi tu, tersebut satu perkataan iaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ni saya pun nak dah banyak dengar kali lah tapi tak pernah tanya lah. Kok ustaz ke nanti boleh dapat gambaran ilmu laduni tadi diilhamkan ke ataupun satu ilmu yang khas ke? Macam mana Ustaz? Wallahu alam. Ilmu laduni. Secara jujurnya saya pun tak pernah makruf dengan. Tapi Jangan lah. saya tak boleh komen. Tak tahu, saya tak tahu. Anugerah kot tu, anugerah daripada Allah kepada seseorang. Ilmu laduni. Ada orang-orang tertentu yang dapat yang apa, ada kelebihan macam mukjizat, anugerah Allah kepada nabi-nabi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu saya punya saya punya rasa. Sebab bukan orang semua dah. Jadi dia boleh dapat apa mengetahui apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Maksud dia. Wallahu a'lam. Saya minta maaf. Satu anugerah lah tu. Itu satu anugerah lah sebenarnya. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah. Dan laduni ni daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Alhamdulillah. Okey. Haji Buhari, bondanya tolong jawab juga. Ustazah Maimun Ali adalah bonda kepada Ustaz Ahmad Zulfikram. Ustaz Ahmad Zulfikram kenal tak Haji Buhari? Kenal. Tak kenal, tak tahu lah. Dulu biasa Sekali. bagi motivasi dekat SMKA dulu. Haji Yaakob. Haji Yaakob ada apa-apa nak sembang dengan Ustaz Anam Aziz kita? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ni tentang tazkirah tadi tu. Jadi nak tanya satu saja tentang taat kita kepada isteri kepada suami. Itu saya. Taat macam mana? Nah, macam mana? Kalau dalam kisah yang diceritakan tu, isteri yang diceritakan tadi tu, apa yang dilihat oleh Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah, isteri tersebut, satunya tadi dia apabila suaminya balik, dia bangkit menyambut suami dia. Kemudian dia iring suami dia hingga ke bilik. Lepas tu dia sediakan air, dia buatkan air untuk suami dia. Bila suami dia keluar daripada bilik untuk berehat, duduk di ruang tamu berehat, isteri tersebut sediakan air tu dan isteri tu bagi rotan kepada suami tu. Inilah kisah tu lah, bagi rotan kepada suami tu. Kalau dan dia suruh rotan kalau air yang dibuat tu tak puas hati dia. Kalau suami dia tak puas hati dengan air tu. Cerita yang diceritakan. Okey. Itu saja. Dari secara umum lah, secara khususnya saya tak pastilah contohnya tentang soal isteri yang taat kepada suami. Mungkin sama macam kalau di zaman sekarang ni mungkin contoh yang ditunjukkan oleh itulah yang isteri kepada ni Syuaib. Kalau zaman sekarang mungkin yang seperti yang diceritakan itulah. Siti Sarah tu. Siti Sarah. Ya. Betul. Allahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Tuan-tuan yang lain, adakah yang nak bersembang dengan Ustaz? Puan Mariam, nampak Puan Mariam pasang mikrofon. Ada apa-apa nak sembang dengan Puan Mariam? Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu je tentang dalam Al-Quran kan. Ada Ya. banyak-banyak tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf sunat, ada yang harus kan. Ada satu tanda tu alif lam alif. Lam alif tu Al-Quran larang berhenti kan. Tapi ada orang baca berhenti kat situ sampai lam alif dia berhenti. Kemudian dia sambung terus. Macam mana tu Ustaz? Lam alif tu. Dia dari segi hukum fiqhnya saya berhenti di lam alif tu. La yajuz ya. La Hukum. yajuz Ya. tidak harus. La yajuz dan tidak harus tapi boleh berhenti. Lam alif tu kalau dari segi hukum fiqhnya saya tak pasti hukum dia sebenarnya haram ke tidak. Tapi dia kata dilarang berhenti dalam Quran kan? Ya. Kalau semua saya tak pastilah dilarang tu boleh jadi dua. Sama ada dilarang makruh ataupun dilarang haram. Ya. Cuma saya tak pastilah dilarang tu makruh ataupun haram. Tapi hukum asal saya tak tahu. Tapi kalau untuk kita baca Quran, kalau dalam keadaan darurat maksudnya bagi orang tua yang nafasnya tak sampai ataupun bagi sama lah orang muda pun kalau nafas tak sampai, kalau tak ada tempat lain nak berhenti, tak ada masalah untuk berhenti kalau dalam keadaan darurat. Dengan niat dia bukan sengaja nak berhenti di situ. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Itu je lah. Oh, ni budak baru belajar. Terima kasih Cikgu. Tuan-tuan yang lain ada siapa-siapa nak berinteraksi? Hajar Salbiah ke? Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz yang sambung pada yang Puan Mariam tanya tadi. Yang tu boleh dipanggil wakaf khobih ke? Yang lam alif. Ya. Boleh dipanggil wakaf khobih ya? Istilah dalam ilmu tajwid saya tak pastilah, tapi kalau antara punca antara sebab ulama letakkan tanda tu di situ dan melarang untuk berhenti di situ, sebabnya itulah sebab dia kalau berhenti di situ dari segi ayat tu tak sesuai. Qabih tu boleh tergantung makna dia. Qabihnya maksudnya qabih tu maksudnya kalau dari segi bahasa qabih tu maksudnya huduh. Tapi kalau dari segi dari segi konsep kita ni maksudnya berhenti yang tak sesuai lah, qabih. Terima kasih Ustaz. Lagi satu nak tanya, berapa tahun Ustaz di Mesir? Saya jurusan apa tu? 5 tahun di Mesir, mula dari 2016 sampai 2021. Jurusan syariah Islamiah. Oh, subhanallah, tahniah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ni nak sambung ni bab mengaji tadi itulah. Kita dengar orang lama-lama abang-abang ataupun adik-adik kita dulu. Yeah. Apa kata masak sendirilah, ganti-gantilah, ikut giliran lah, payah lah, apa semua kan. Jadi dah zaman berubah. Adakah Ustaz
Pergi kafe, pergi kedai makan senang ke ataupun masak sendiri juga Ustaz? Nak tanya yang tu lah pengalaman sana. Saya di rumah sewa saya, kami buat jadual masak juga. Setiap minggu ada jadual masak. Macam kami 6 orang, dalam 7 hari tu kami masak 6 hari. 1 hari dalam seminggu kami cuti makan luar. Sekarang ni Pandai masak tu lagi. Pandai masak tu lagi tak. Pandai masak tu masak tu. Sekarang di Mesir banyak kafe baru yang buka. Kafe Indonesia, makanan kedai makan Patani, kedai makan orang Thailand, kedai makan Melayu pun banyak. Kalau di kawasan yang kami duduk tu, kawasan kebanyakan pelajar-pelajar Malaysia duduk tu, kawasan tu memang penuh dengan restoran-restoran sesuai dengan selera Melayu lah. Terutamanya kedai Patani lah. Kedai Patani memang selalu penuh dengan orang Melayu. Kukus pun ada, semua ada. Enggaklah. Pokoklah apa ikut giliran tu hari ni. Nasi kerabutan Makan semua ada. Maggi saja. Maggi ada juga kadang-kadang. Tapi makan malam. Makan tengah hari memang kami akan masak. Alhamdulillah tuan-tuan, sebab tu selalu kita dengar orang ustaz-ustaz kita yang balik daripada Mesir ni, bila balik tu mereka boleh jadi tukang masak, mereka boleh mereka boleh buat jadi catering, masak, jadi pakar masak, sebab pengalaman belajar di sana. Saya teringat dulu arwah Ustaz Yusof dekat duduk kat SMTA tu, suami cikgu Ustazah apa? Juga memang balik jadi tukang masak, boleh masak dan sebagainya. Kerana berdikari, belajar sendiri. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya sesi interaksi kita cukup setakat tu. InsyaAllah untuk malam besok kita, program kita akan diteruskan lagi dengan kehadiran tetamu kita Ustaz Abdul Latif bin Asy'ari. Ke Siti Asyah kita Asy'ari, iaitu penduduk kami ni, Ustazah Dr. Siti Asyah. Jadi besoknya adalah adik dia, iaitu Ustaz Abdul Latif Asy'ari, yang tinggal di Taman Surul Limas, akan jadi tetamu kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup pada program malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz Ahmad Zul Ikram kita untuk membacakan doa untuk kita aminkan bersama, insya-Allah, supaya kita semua boleh kesejahteraan, kesihatan, kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zul Ikram yang sudi bersama kita dan seterusnya menjadi guru kita pada malam ni, menyampaikan ilmu kepada kita yang bermanfaat insya-Allah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus setia bersama dalam program ni, walaupun secara maya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an
waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا علمنا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل waj'alhu lana يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Rahim. Terima kasih semua. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.